شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita menonton video ini, dan akan saya ceritakan sedikit perkongsian saya pada hari ini tentang nuzul Quran, kelebihan nuzul Quran, insya-Allah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran? Nuzul artinya adalah turun. Di mana nuzul ini, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia adalah kata asal dia daripada perkataan nazala yang bermaksud turun. Manakala Al-Quran pula bermaksud kalam Allah, iaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah satu ibadat. Okey, jadi nuzul Al-Quran ini adalah satu peristiwa yang berkaitan dengan penurunan daripada Allah kepada Nabi, iaitu penurunan apa? Penurunan Al-Quran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi tersebarlah kepada kita sampai sekarang. Turun membawa erti datangnya sesuatu daripada atas ke bawah, maka perkataan nuzul itu sahaja sudah melambangkan ketinggian kalamullah, yakni Al-Quran. Seterusnya iaitu bilakah terjadi peristiwa tersebut, yakni peristiwa nuzul Al-Quran. Terdapat pelbagai pandangan ulama berkenaan bilakah peristiwa nuzul Al-Quran. Antaranya pendapat yang pertama, ada ulama yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Mereka bersandarkan kepada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Allah turunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Yang ni yang paling popular lah. Sampai sekarang pun kita ada guna yang ni, 17 Ramadan. Walaupun ini adalah pandangan yang masyhur di kalangan kita, namun ianya mendapat kritikan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 yang bermaksud sesungguhnya kami telah turunkannya pada malam Al-Qadr, iaitu malam Lailatul Qadar. Sedangkan jika diperhatikan kebanyakan hadis Nabi, malam Al-Qadr berlaku pada malam 10 malam yang terakhir. Ini 10 malam terakhir baru dikatakan turun Al-Quran, nuzul Quran baru berlaku. Bagaimana pula Al-Quran ini diturunkan? Jadi inilah tanda soal yang paling besar kali, yang ramai kalangan kita, masyarakat kita, umat Islam ni kebanyakan banyak yang tak tahu bagaimana Al-Quran ini diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan dengan dua peringkat, iaitu
peringkat pertama adalah peringkat yang sekaligus. Yang ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Dia turun sekaligus 30 juzuk tu terus. Yang keduanya secara berperingkat-peringkat, iaitu daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kiranya kalau turun ayat tu semua sekaligus kepada Nabi, maka umat-umat lain, sahabat-sahabat Nabi payah jugalah nak menghafal. Macam kita lah, bila kita duduk kat tafsir mana-mana pun, mana ada sehari tu kita boleh habis 30 juzuk. Dia mesti satu muka ataupun setengah muka sehari. Selama berapa tahun lah kita akan menghafal Quran tu. Begitu juga penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ianya tersebar kepada umat lain. Selama 23 tahun, cukup lama Al-Quran, ayat Quran ini diturunkan. Cukup lama, 23 tahun. Dan apabila diturunkan kepada Nabi, Nabi sebarkan ayat Quran tersebut kepada sahabat-sahabat umat Islam seluruh dunia, maka mereka ambil peluang tu untuk menghafal. Mengapa ada yang tulis dekat pelepah. Bila dah siap tulis semua tu, barulah mereka kumpul-kumpul. Yang dilakukan pada zaman kalau tak silap Umar Al-Khattab, dia kumpul dan dia jadikan sebuah buku. Dan sehingga sekarang inilah Al-Quran kita. Okey, kita teruskan lagi. Apakah pula kelebihan kita apabila kita dah tahu Al-Quran ni penurunan dia bagaimana, kita dah tahu ayat dia ada mana. Apa pula kelebihan kita sebagai umat Islam ni membaca pula Al-Quran? Ada juga kelebihan dia. Jadi antara kelebihan dia, yang pertama, kita akan mendapat syafaat. Syafaat ni kira bantuan daripada Al-Quran. Selain daripada Rasulullah kita rajin duk selawat, Al-Quran juga akan membantu kita di akhirat nanti. Seperti mana disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran datang memberi syafaat kepada yang membacanya. Maknanya waktu kita nak timbang ni, berat duk sama ni. Bila kita banyak ke Al-Quran, kita baca Al-Quran, menghayati ayat Al-Quran, makna Al-Quran tu, Al-Quran akan datang, tung letak timbang akan berat di sebelah kanan. Belah baik lah. Jadi kita akan terus ke syurga insya-Allah. Okey, yang kedua, ditinggikan darjat oleh Allah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat sesuatu kaum dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain dengannya Al-Quran. Maksudnya Allah akan mengangkat darjat kita tu bila kita banyak baca Al-Quran. Allah Ta'ala lebih menyukai orang baca Al-Quran. Sebab apa? Dalam Al-Quran inilah, Al-Quran ini juga adalah satu petunjuk kepada kita, dan ianya juga adalah satu nur kepada kita untuk kita jalan ke jalan yang lurus. Di mana dalam ayat Quran pun, dalam surah Al-Fatihah yang kita rajin baca dalam sembahyang, ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya Al-Quran ni pun adalah satu panduan kita ataupun petunjuk kita untuk kita menuju ke jalan yang benar. Dan seterusnya, antara kelebihannya lagi, mendapat kedudukan sebaik-baik manusia. Iaitu orang apabila orang baca Al-Quran ni dan dia mengajar pula Al-Quran kepada orang lain, itu adalah sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maksudnya dia dah belajar dah. Dia dah belajar Al-Quran, dia dah faham ayat dia dah boleh bagi tazkirah pada orang. Lepas tu dia ajak pula Al-Quran yang dia faham tu, dia ajak pula kepada orang lain. InsyaAllah dia adalah sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita renungkan balik kelebihan-kelebihan kita membaca Al-Quran ni, sempena nuzul Al-Quran ni banyak. Di antaranya lagi satu contoh saya bagi. Ada satu kisah di mana seorang hamba Allah, dia ni hidup dengan Al-Quran saja, 24 jam baca Al-Quran, mengaji, membaca, menghayati makna Al-Quran, dan tiba saatnya Allah Ta'ala menarik nyawa dia dan mereka mengembumikan dia. Dan apabila sebulan dua, mereka terasa ringin nak gali balik. Bila gali, Masya Allah, betapa hebatnya apabila orang itu membaca Al-Quran, muka dia masih lagi bersih. Jadi muhasabahlah diri kita balik, sama-samalah kita
membaca Al-Quran menambah pahala kita sepanjang bulan Ramadan ini, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada tahun lepas. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan menjadi ataupun memberi sedikit suntikan motivasi untuk kita untuk meningkatkan amal di bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.